Bab tentang perempuan yang bermimpi seperti lelaki, yakni seperti lelaki bermimpi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah bahawa Ummah Sulaim Al-Ansariyah, yaitu ibu Anas bin Malik, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan perkara benar. Apa katamu tentang perempuan apabila dia bermimpi seperti lelaki bermimpi? Adakah dia perlu mandi atau tidak? Aisyah berkata, maka Nabi SAW menjawab, ya, hendaklah dia mandi kalau dia mendapati air, yakni kesan air. Aisyah berkata, aku pun pergi kepadanya, lalu berkata, uffil lak, engkau ini. Wa hal tara dhalika al-mar'ah, adakah perempuan bermimpi begitu? Rasulullah pun menghadap kepadaku sambil berkata, taribat yaminuk ya Aisyah, teruk betullah engkau ini wahai Aisyah. Wa min aina yakunu syabah, kalau tidak begitu dari mana datang keserupaan? Dari mana datangnya keserupaan? yakni anak dengan ibu bapanya. Abu Dawud berkata, demikianlah Zubaidi, Uqail, Yunus dan anak saudara Zuhri dan Ibnu Abil Wazir meriwayatkan dari Malik dari Zuhri. Musafi' Al-Hajabi telah bersetuju dengan Zuhri. yakni Musafi' Al-Hajabi telah menjadi mutabi' kepada Zuhri. Beliau berkata dari Urwah dari Aisyah. Adapun Hisham bin Urwah, beliau berkata dari Urwah dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummi Salamah bahwa Ummu Sulaim telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kadar air yang memadai untuk mandi, ini untuk mandi junub. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekas, yaitu farak, untuk mengangkat hadas. Mandi junub yang dari bekas farak. Abu Dawud berkata, Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri dalam hadis ini, kata Aisyah, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bekas yang sama. Di dalam bekas itu ada air sebanyak satu farak. Abu Dawud berkata, Ibnu Uyainah meriwayatkan semakna dengan hadis Malik. Abu Dawud berkata, saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, farak itu 16 kati. Saya juga pernah mendengar dia berkata, gantang Ibnu Abi Dhi'b mengandungi atau sama banyak dengan sama banyak dengan 5 suku kati. Qala Abu Dawud berkata, orang yang mengatakan 8 kati itu, Ahmad menjawab, itu tidak mahfuz. Tidak mahfuz, mana tidak betul begitu. Abu Dawud berkata, pernah aku dengar Ahmad mengatakan, sesiapa yang memberi zakat fitrah mengikut kati kita ini, yaitu 5 suku kati, faqad awfa, berarti dia telah menyempurnakan zakatnya itu. Ada orang berkata kepada beliau, yakni kepada Ahmad, as-sayhani berat, yakni buah kurma sayhani itu berat. Ahmad menjawab, Ahmad berkata, sayhani lebih baik. Qala, kemudian Imam Ahmad berkata, la adri, saya tak pasti. Saya tak tahulah. Bab tentang mandi junub.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahawa para sahabat bercerita di hadapan Nabi SAW tentang mandi junub, bercakap-cakap di hadapan Nabi SAW tentang mandi junub. Maka Rasulullah SAW bersabda, adapun saya tuangkan 3 kali 3 cebokan air ke atas kepala saya, dan baginda mengisyaratkan dengan kedua belah tangannya. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW apabila mandi junub, baginda meminta sesuatu seperti hilab, yakni bekas untuk diperah susu unta, bekas untuk menampung susu unta, bekas seumpama hilab. Lalu baginda mengambil dengan kedua tapak tangannya, yakni air, dan dimulakan dengan kepala sebelah kanannya, kepala bahagian kanan kepala dia, kemudian bahagian kiri kepala, kemudian baginda mengambil air dengan kedua tapak tangannya, faqala bihima, lalu menuangkan ke atas kepalanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jumi' bin Umair, salah seorang dari Bani Taymillah bin Tha'labah, katanya aku bersama ibuku dan makcikku pergi menemui Aisyah. Lalu salah seorang dari mereka berdua, sama ada mak saya atau makcik saya, tu tanya, bagaimana kamu lakukan ketika mandi? Aisyah menjawab, Rasulullah SAW berwudu seperti wudunya untuk sembahyang, kemudian menuangkan air 3 kali ke atas kepalanya. Kita menuangkan 5 kali kerana rambut kita yang dijalin itu. Kerana jalinan rambut kita, yakni kerana rambut kita yang dijalin itu, maka kita menuangkan air di atas kepala 5 cebokan air. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW apabila mandi junub, Sulaiman berkata, ini Imam Abu Daud ambil daripada 2 orang tu guru dia. Yang pertama Sulaiman bin Harb, yang keduanya Musaddad. Ini hak Sulaiman, lafaz Sulaiman. Sulaiman kata, baginda mula dengan menuangkan air dengan tangan kanannya. Musaddad berkata, adalah riwayat dianya, beza isi dia, baginda membasuh kedua tangannya dan menuangkan bekas air ke atas tangan kanannya. Ini tuan pegang dengan tangan kiri lah, curah atas tangan kanan. Kemudian mereka berdua bersepakat, yakni Sulaiman dan Musaddad tadi. Hak tadi je beza mula-mula tu je, beza je. Hak kemudian ni serupa je riwayat. Lalu Nabi SAW membasuh farajnya. Musaddad berkata, baginda menuang air ke atas tangan kirinya. Warubbama kanat, kadang-kadang Aisyah mengkinayah, yakni tidak menyebutkan lafaz yang terang tentang faraj itu, tetapi menyebutkan sesuatu perkataan yang menunjukkan makna itulah. Kanat mana mengisyaratkan kepada faraj itu, yang tidak sebut dengan terang. Kemudian berwuduk seperti wuduknya untuk sembahyang, kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam bekas, lalu diselati rambutnya ataupun bulu di tubuhnya, digosok-gosok bulu di tubuhnya, sehingga apabila baginda tengok telah pun rata air itu pada kulitnya, ataupun telah membersihkan, air telah membersihkan kulitnya, afragha ala ra'sihi, baginda akan menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. Kalau ada lagi lebihan air,
maka baginda akan menuangkannya ke atas tubuhnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mahu mandi junub, baginda akan mulakan dengan dua tangannya terlebih dahulu. Dibasuhnya kedua tangan itu, kemudian dibasuh marafighahu, yakni segala pelipatan dan menuangkan air ke atas tubuhnya, ke atasnya. Fa idza anqahuma, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membersihkan keduanya, ahwa bihima ila haid, baginda menghulurkan kedua tangannya itu ke dinding, kemudian mula berwudu dan menuangkan air ke atas kepalanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sya'bi, katanya Aisyah berkata, kalau kamu mahu, aku dapat tunjukkan kepada kamu bekas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dinding di mana baginda mandi junub. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari makciknya Maimunah, katanya, aku telah meletakkan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunakan buat mandi junub. Fa akfa'a al-ina ala yadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air yang ada dalam bekas itu ke atas tangan kanannya, lalu dibasuhnya 2 kali atau 3 kali, kemudian menuangkan ke atas farajnya, lalu dibasuh farajnya dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian beliau menggosok tangannya di tanah, lalu dibasuhnya pula tangan itu, kemudian berkumur dan mengisap air ke dalam hidung, dan basuh muka dan 2 tangannya, kemudian mencurahkan air ke atas kepala dan tubuhnya. Kemudian Nabi SAW beralih ke satu penjuru, lalu membasuh kedua kakinya. Aku pun mengambil tuala lah, kita kata al-mindil, yakni tuala kain, selai kain. Tetapi Nabi SAW tidak mahu mengambilnya. Dia mula mengebaskan air itu dari tubuhnya. Aku menyebutkan perkara itu kepada Ibrahim. Beliau berkata, mereka berpendapat tidak mengapa menggunakan tuala itu, tetapi mereka tidak suka kalau dijadikan kebiasaan. Abu Daud berkata, Musaddad berkata, saya kata kepada Abdullah bin Daud, mereka tidak suka, kanu yakrahunahu lil 'adah, tidak suka tuala itu kerana kebiasaan. Faqala, Abdullah bin Daud berkata, begitulah sebenarnya, tapi saya dapati di dalam kitab saya, tulisan saya begini. yakni tanpa ada alif lam, al-'adah, yakrahuna al-'adah, mana tanpa ada alif lam dalam kitab dia tu, iaitu yakrahunahu 'adatan, gitu saja, mana tak ada alif lam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Syu'bah, katanya Ibnu Abbas apabila mandi junub akan menuangkan dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya 7 kali, kemudian basuh farajnya. Pernah satu kali itu dia terlupa berapa kali telah dia tuangkan. Dia pun tanya saya, kam afragtu, atau kam afragta. Kalau anak buah dia tu yang tuangkan, kalau dia sendiri tuangkan, kam afragtu, berapa kali sudah aku tuangkan. Saya berkata, saya tak pasti. Dia pun berkata, la ummalak, apalah engkau ni, wa ma yamna'uka an tadriya, apa salahnya kalau engkau pastikan.
Kemudian dia berwuduk seperti wuduknya untuk sembahyang. Kemudian menuangkan air ke atas kulit tubuhnya. Kemudian dia berkata, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuci. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar katanya, sembahyang dulu 50, yakni asalnya 50. Mandi junub 7 kali. Basuh air kencing dari kain 7 kali. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memohon hingga tinggal sembahyang itu 5 kali sehari. 5 kali sehari. Dan mandi junub sekali saja. Dan membasuh air kencing pada kain sekali saja. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap bulu ada janabah. Oleh itu kamu basuhlah bulu itu dan bersihkan kulit kamu. Abu Daud berkata Al-Harith bin Wajih hadisnya munkar dan dia adalah seorang yang dhaif. Diriwayatkan dari Ali katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan maudhi'a sya'ratin, tempat kadar sehelai bulu, ketika mandi junub itu tidak dibasuhnya, fu'ila biha kadza wa kadza, akan dilakukan terhadapnya, terhadap tempat tadi begini dari azab neraka. Qala Ali berkata, kerana itulah aku memusuhi kepalaku, yakni rambut di kepalaku. Kerana itulah aku memusuhi kepalaku, yakni rambut di kepalaku. Kerana itulah aku memusuhi kepalaku. Dan beliau mencukur kepalanya, yakni rambutnya. Cukur kepala lah kita. Ini bab wuduk selepas mandi junub kan ni. Diriwayatkan dari Aisyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan bersembahyang 2 rakaat. Setelah itu sembahyang subuh. Saya tidak nampak baginda berwuduk semula. Berwuduk pula yang selepas mandi itu. Itulah. Sekat tu dia. Kita tengok semula. Ni mula-mula ni bab perempuan mimpi. Mimpi orang panggil ihtilam. Mimpi ihtilam. Yang ni mimpi bersetubuh, atau orang panggil juga mimpi indah. Mimpi indah. Orang panggil juga mimpi naik bukit. Macam-macam lah istilah yang digunakan. Perempuan mimpi, yang ini seperti lelaki bermimpi. Bagaimana? Kemudian ini cerita ni Aisyah menceritakan. Ada 2 riwayat sebenarnya. Imam Abu Daud sebutkan di akhir dia tu. Riwayat Hisham bin Urwah, riwayat Zuhri dari Urwah, disokong oleh Musafi' Al-Hajabi. Itu menyebutkan cerita ni, cerita Aisyah. Yang ini termasuk dalam Musnad Aisyah. Tapi mengikut riwayat Hisham bin Urwah, di riwayatnya daripada Urwah lah juga. Ni di atas dia tu cerita ni Ummu Salamah. Berlaku peristiwa ni dengan Ummu Salamah, Ummu Sulaim tu. Peristiwa Ummu Sulaim tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu di hadapan Ummi Salamah. Setengah ulama mengatakan yang betulnya, yang sahihnya ialah hak berlaku di hadapan Ummi Salamah. Cerita ni cerita soal lah. Ummi Salamah tiba-tiba perawi tukar. Yang kata Aisyah situ. Ni Ummu Sulaim tanya gini-gini, lepas tu kata gini-gini. Dikatakan Aisyah kata, engkau ni
Apalah, tanya muka lagu tu. Sebenarnya kata dia Ummi Salamah, bukan Aisyah. Ada yang mengatakan begitu. Ada pula yang mengatakan tidak. Aisyah hak sebenarnya berlaku. Dia terjehkan hak Aisyah. Dan Imam Abu Daud di antara orang yang berpendapat hak Aisyah ni lebih kuat lagi. Hak Aisyah, cerita Aisyah lebih kuat lagi. Peristiwa ni berlaku dengan Aisyah ni, antara Ummu Sulaim dengan Aisyah, bukan Ummu Sulaim dengan Ummi Salamah. Sebab apa? Dia awak mari Zubaidi, Uqail, Yunus, anak saudara Zuhri, Ibnu Abil Wazir, meriwayatkan dari Malik, dari Zuhri. Semuanya orang-orang ni riwayat lagu saat ni lah. Yang ni dari Urwah, dari Aisyah. Lepas tu Zuhri ni bukan dia seorang saja meriwayatkan gini. Ada seorang lagi namanya Musafi' Al-Hajabi. Dia juga meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah juga. Adapun Hisham bin Urwah tu dia seorang. Tak ada orang lain meriwayatkan seperti dia. Ini seolah-olahnya Imam Abu Daud nak cerita kepada kita riwayat Aisyah dalam masalah ni diterjehkan. Lebih kuat peristiwa ni kalau antara dua itulah mana berlaku di hadapan Aisyah. Itu dua. Yang ketiga, hak ni hak paling molek. Hak ni hak paling molek. Iaitu berlaku di hadapan kedua-duanya sekali. Ummu Sulaim tanya Nabi SAW ni di hadapan isteri dia yang bernama Aisyah dan isteri dia yang bernama Ummi Salamah. Kedua-dua sekali. Apa tak boleh kah? Hak tu ada sekali dua. Boleh. Lepas tu masing-masing kedua-dua tu kata lagu tu kepada Ummu Sulaim. Boleh berlaku. Dan hak inilah yang terbaik. Sebab kedua-duanya sahih. Nak kata Aisyah kata dan Ummu Salamah tak kata, cerita ni tak kemukakan cerita ni, tak. Kedua-duanya sahih. Jadi cara kita nak jamak, nak kompromikan di antara dua hadis yang nampak satu pihak nampak orang ni yang beriwayat, satu pihak nampak orang ni, kedua-duanya kita terima kedua-dua. Hak tu pun ada riwayat juga, hak ni pun ada riwayat juga. Kerana peristiwa ni berlaku, pertanyaan ini berlaku di hadapan keduanya. Selesai masalah. Tak ada apa. Itu dari segi cerita ni. Musnad ni musnad siapa? Termasuk dalam musnad Aisyah ke? Atau termasuk dalam musnad Ummi Salamah? Orang panggil musnad. Yang ni riwayat dia, hak ni ke riwayat kedua-duanya. Boleh terima kedua. Cuma mengikut Abu Daud, lebih ramai perawi hak ni hak dari Aisyah. Tak apa, lebih ramai perawi hak tu kurang pun sikit, tak apa, asalkan dia sahih. Supaya baiklah. Ummu Sulaim ni siapa dia? Ummu Sulaim ni kalau kita tengok dalam hadis penting benar, dia ni orang rapat benar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu duk pergi mari Nabi ke rumah dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa. Iaitu mak kepada Anas ni, dia sebut mak kepada Anas bin Malik. Tapi pada ketika tu Anas ni dia terkenal duduk dengan ayah tiri dia, iaitu Abu Talha, suami kepada Ummu Sulaim ni, Abu Talha namanya. Ummu Sulaim ni apabila dia Islam, ni orang Madinah dia ni, Al-Ansariyah, orang Madinah. Bila dia Islam, ayah kepada Anas, hak nama Malik, Anas bin Malik, ayah dia tu tak sah masuk Islam. Ummu Sulaim kata tak boleh masuk, kalau tidak kita kena pisah. Dan ayah Anas ni mati dalam keadaan tidak Islam. Begitu cerita. Lepas tu nak menikah. Dia nak menikah ni, Ummu Sulaim ni nak berkahwin dengan Abu Talha. Apabila nak berkahwin, boleh dia kata nak berkahwin lagu mana, awak tidak Islam. Kalau masuk Islam tak apa. Dah masuk Islam tu sendiri, jadi mas kahwin pun tak apa. Tu cerita. Jadi Anas bin Malik ni duduk dengan ayah tiri dia lah, Abu Talha. Abu Talha tu lah yang jaga dia. Ummu Sulaim ni di antara
perempuan Ansar yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya. Secara keseluruhan perempuan Ansar ni bagus. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata malu tidak menghalang mereka untuk mendalami tafaqquh fid din, untuk mendalami agama. Bukan tak malu tanya benda-benda lagu ni, tapi dia nak pasti. Dia tanya sendiri. Itu sifat orang-orang perempuan Ansar. Dia tanya sendiri. Tidak kata dah malu tak tanya. Tak. Tanya depan-depan gini, tanya. Itu sifat dia yang bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. Sebaik-baik perempuan ialah perempuan Ansar. Dia kata. Sebab apa? Malu tidak menghalang mereka untuk mendalami agama. Misalnya contohnya ni, dia tanya. Maka timbullah hukum. Diketahui hukum berhubung dengan perkara ni. Kalau tidak, tak tahu. Sebab dia tidak malulah. Sebab itulah Nabi SAW suruh tanya. Tak kira orang lelaki, orang perempuan. Kalau kita tengok dalam sunnah ni, berapa banyak orang perempuan tanya direct. Tanya terus-terus depan-depan gitu. Nabi SAW. Dan Nabi kenal orang tu. Sahabat-sahabat pun kenal perempuan. Perempuan tu nama sekian-sekian. Dia tahu. Banyak yang seumpama itu. Bagus tanya tu. Sebab kalau tidak tanya, bukan orang perempuan saja tak tak bagusnya, orang lelaki pun tak bagus. Pernah berlaku seorang sahabat tu dalam riwayat Ibnu Majah misalnya ada disebutkan, iaitu dia berjunub. Waktu ketika sejuk sangat, dia tak apa segar. Dia mandi. Bila mandi mati. Nabi SAW marahlah juga. Apa yang tidak tanya? Innama syifa'ul 'aib as-su'al. Penawar kejahilan itu ialah bertanya. Dah tak tahu apa tak tanya. Buat ikut serah lagu tu. Lepas tu kita sendiri yang menderita, yang susah. Tak kena. Mana kena tanya. Dia tanya. Tapi sebelum dia tanya, dia beradab. Dia kata Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Tidak malu menyatakan kebenaran. Jadi orang perempuan apa kalau dia tanya apa salahnya? Kalau dia tanya benda yang betul, benda yang benar, apa katamu? Atau bagaimana kalau perempuan itu bermimpi seperti lelaki? Dia kena mandi ke? Atau tidak? Aisyah pun kata. Nabi SAW kata, ya, dia kena mandi lah. Kalau dia dapati air, yang ni ada bekas ataupun kesan air, sama ada basah ke atau tidak basah ke, pasti itu kesan air. Aisyah pun kata, aku pun pergi dekat dia. Aku pun pergi ngadak ke dia, kata, oh kamu ni tanya muka lagu tu. Kata dia, kata, adakah orang perempuan mimpi lagu tu? Nabi SAW pun ngadak saya pun, tengok saya, dan dia kata, teruk betul lah engkau ni, kata dia. Aisyah, kalaulah orang perempuan tu tidak keluar air, tidak ada air mani, dari mana datangnya keserupaan? Yang ni anak tu dengan ibu tak serupa dengan ayah, tapi serupa denganmu. Aku mana? Itu menunjukkan perempuan tu keluar air mani juga. Ada air mani juga. Dalam kitab ni boleh kita tengok ni, muka surat 222 ni, bawah nombor 2. Dalam bab ini ada mengisbatkan mani kepada perempuan. Yang ni hadis ini menunjukkan perempuan tu ada air mani. Ada air mani. Dan ini suatu perkara yang disepakati di kalangan fuqaha. Maknanya alim ulama Islam. Tetapi sebahagian ahli-ahli falsafah menafikan. Dia kata orang perempuan ini tidak ada air mani. Termasuk di antara mereka tu Aristotle dan Ibnu Sina. Ini dia kata perempuan itu tidak ada air mani. Memang dia ada juga air, tapi air dia itu tidak serupa air mani orang lelaki. Kalau kita nak terima air itu, air mani itu tidak serupa betul-betul dengan air mani lelaki,
boleh kira ni menafikan air mani langsung, bukan air mani. Tapi hadis ini dengan jelas menunjukkan bahawa perempuan tu keluar air mani. Tak lagi, tak usah duk ayat Aristotle pun. Aristotle ni saintis besar, ahli falsafah zaman itu. Selama mana orang duk pakai kitab-kitab dia ni dalam berbagai-bagai bidang. Tapi lari tak lagi. Dalam hadis ini sebut ada air mani. Sebab keluar air mani itulah, kalau keluar air kecil, keluar air mazi, tidak kena mandi. Yang kena mandi ni sebab keluar air mani. Air mani lah yang selalu disebut-sebut kena mandi, itu air mani. Ni tentu dah bukan air benda lain. Kalau ada lah air benda lain, air lain lagi, tentu disebut. Ni tak ada. Itu satu, berkait dengan hukum mandi itu, menunjukkan betul-betul ini air mani. Yang keduanya, dari segi keserupaan anak tu, kadang-kadang anak tu serupa dengan ayah, kadang-kadang anak tu serupa dengan mak. Kut mana? Bukan serupa dengan mak saja, pun serupa dengan pak saudara balik mak, serupa dengan nenek ataupun datuk balik mak. Pergi 2-3 keturunan sebelumnya, mari hak serupa tu. Serupa tu bukan sekadar serupa muka, kadang-kadang pas kaki serupa. Banyak perkara lah serupa. Lagu mana? Itu dari segi logiknya. Kalau nak kira dari segi logik, adalah. Sedangkan kejadian manusia tu daripada air mani. Kalau air mani lelaki saja, tentu sekali semua orang ni serupa dengan ayah dia lah. Ini tidak. Mana dari segi pembentukan jantinanya, dari segi rupanya, dari banyak segi lah. Kalau ayah dia jatah sajalah kita kata. Tapi tidak lagu tu. Menunjukkan ibu dia tu pun ada juga air mani. Air mani itulah yang membentuk kejadian manusia. Bila ada air mani, maka air mani dia jenis keluar. Serupa dengan air kecil juga. Apabila sampai masa dia cukup-cukup sebab dia akan keluar. Lama tidak keluar, terutama orang lambat menikah misalnya kita kata, dia boleh jadi berlaku mimpi-mimpi yang seumpama ini. Boleh berlaku. Dan apabila keluar air mani itu, kena mandi. Kena mandi. Hukumnya, dari segi hukum syaraknya, kena mandi. Semua kata sepakat dah ni. Tak ada kata tak kena mandi, kecuali tak ada air tu, bab lain lah, ataupun uzur tu lain lah. Tu tak boleh guna air tu. Kalau selagi boleh guna air, kena mandi. Tak boleh pergi tu. Semua terima lah. Cuma kalau ada pun beza sikit-sikit lah. Dari segi hak ni kata kena niat, hak ni kata tak payah niat, tak pasal mandi. Tu ialah beza. Tapi mandi tu kena mandi, tak boleh tak mandi. Mandi tu sebab apa? Hak masalah mandi junub, sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi hikmat dia, hikmat mandi. Dan hak tu mandi itulah tuntutan fitrah sebenarnya. Haiwan, binatang mana-mana pun. Mana kalau kita tengoklah, binatang mana-mana pun, kalau selepas dia bersetubuh, kira-kira je keluar air mani lah. Cara dia tu, dia akan mandi. Baik itik ke, kerbau ke, lembu ke. Kalau hak jenis tidak mandi, tak boleh mandi, tak boleh mandi lah, ayah dia akan tayamum. Dia akan bergelumai dalam tanah, dalam pasir. Biasa. Itu fitrah, sesuai, nampak seimbang, serupa kita dengar lain-lain. Kita ni pula begitu juga. Satu, dari segi kebinatangan itu, sifat asal dia serupa. Dan itulah cara semula jadi. Binatang ini membersihkan diri dia. Kita lebih lagi lah dengan cara mandi yang khusus itu, dengan ada kaifiat-kaifiatnya, tentulah lebih lagi. Kemudian untuk syukur lagu mana? Syukurnya apabila keluar air mani, sama ada mimpi ke lagu mana, tanda bahawa seseorang itu sudah ada bakat untuk apa? Kira-kira belum pasti lagi, tapi umumnya begitulah. Patutnya kita bersyukur. Sebab itulah pertanda seseorang itu sudah balik, banyak keistimewaannya. Yang kedua,
menunjukkan dia sudah layak untuk menjadi ayah. Maknanya kekal dia, keturunan dia, zuriat dia akan ada bakar dia, kita kata. Isyarat kepada dia ni nak dapat bakar. Itu satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Nak dapat anak, dia kena ada dulu air mani tu keluar dulu. Sebab itu mandi itu sebagai syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya juga orang perempuan selain daripada keluar air mani ni, dia keluar darah kotor, supaya juga mandi apabila suci. Itu pun tanda kesyukuran juga, sebagai kesyukuran juga. Apabila seseorang ni suka, gembira pada pagi raya, disunatkan suruh mandi. Pagi jemaah, hari jemaah, disunatkan suruh mandi. Ada sunat belakang. Pasal apa? Suka. Suka, tanda kesyukuran. Jadi sebagai tanda kesyukuran orang perempuan tu, bila dia keluar darah haid tu, menandakan dia ni sudah layak menjadi ibu. Sudah layak menjadi ibu. Dan itu satu nikmat yang besar kepada manusia. Tak apalah. Dia kata kalau dia dapati air, maknanya ada kesan air lah, seperti lelaki sebelum pada ni. Bab sebelum pada ni berkenaan dengan lelaki kita sudah jumpa dah. Aisyah pun kata, mana uffil lak, kau ni. Kata dia tanya lagu tu. Ini sifat orang perempuan, dia pemalu. Sama-sama dia tu pula dia kata. Nabi SAW pun kata lagu tu, taribat yaminuk, kena tanahlah tangan kananmu. Asal makna dia, tapi asal makna dia tidak diguna di sini. Cuma dalam bahasa kita terjemah teruk betul lah engkau ni. Teruk betul lah engkau ni. Teruk tu bukan makna nak doa biar jadi teruk, biar jadi tak molek. Tidak. Ini dari segi penggunaan bahasa saja. Baiklah. Hak lagi tu Abu Daud kata beginilah diriwayatkan oleh orang ni sebab tak adil lah. Dia nak mentarjihkan riwayat siapa Zuhri itu daripada riwayat Hisham. Tapi riwayat Hisham pun sahih juga. Ni Hisham meriwayatkan dari ayahnya Urwah meriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, yang ni anak tiri Nabi SAW. Zainab namanya. Ummi Salamah dulu menikah dengan Abu Salamah tu. Abu Salamah mati selepas belum mendapat luka dalam perang, mati. Nabi SAW menikah dengan Ummi Salamah ni. Sudah 2 orang anak dia pada ketika tu, Ummi Salamah. Jadi ceritanya dia ni lahir ni Zainab, nama Zainab sana, lahir di Habsyah ketika hijrah ni. Ummi Salamah dengan suami dia Abu Salamah pergi hijrah ke Habsyah, di sanalah lahir. Dulu nama dia Barrah. Lepas tu Nabi SAW tukar nama dia jadi Zainab. Jadi Zainab. Barrah tu apa maknanya? Barrah, bagus, jauh, baik. Barrah. Nabi SAW tukar nama dia kepada Zainab. Itulah cara Nabi SAW. Dia tak suka nama tu kalau lebih sangat. Kalau tak molek sangat tak sih juga. Tapi kalau Allah molek sangat, kita bubuh nama tu, dia tak kenal juga. Dia suruh sedang molek lah. Jangan bubuh nama sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Manusia paling baik, kita kata khairun nas. Misalnya tak salah tu, dia tukar lah. Ni ada riwayat daripada Aminah, daripada Zainab, dia berkata Nabi SAW apabila masuk ke rumah dia akan mandi. Rumah dia lah. Mak saya pun kata pergilah jumpa dengan Nabi tu. Apabila aku masuk pada suatu hari itulah ceritanya. Pada suatu hari itu ada dalam kitab ni.
Nabi SAW pun sembuh air di muka. Nafakha fi wajhi minal ma'. Nabi SAW dia rajin juga bergurau dengan budak-budak dalam mulut dia. Apabila buka pintu, dia sembuh air ke muka tu. Dia bergurau dengan budak-budak. Bukan dengan anak tiri dia saja, dengan orang lain pun dia ada juga bergurau di jenis sembuh air. Nabi SAW pun kata pergilah. Qalat Aminah ni kata, lepas pada tu aku tengok muka Zainab ni, anak tiri Nabi SAW. Setelah dia tua benar dah, tak kurang comel muka dia. Itu kesan air Nabi SAW sembuh ke muka dia. Dapat gurau, belah-belah gurau gitu pun jadi. Sampai aku tua, muka dia tu berseri-seri muka dia. Begitulah. Ini dia meriwayatkan dari mak dia Ummi Salamah. Cerita tadi lah juga, tak apalah habis. Ini bab kadar air yang memadai untuk buat mandi. Mandi di sini mandi junub lah, iaitu Nabi SAW mandi dari bekas air farak, namanya bekas farak, mandi junub. Dalam riwayat ni Malik cerita aja Nabi SAW mandi sendiri dia, seorang dia. Tapi Abu Daud berkata Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri. Ni Ma'mar ni anak murid kepada Ibnu Syihab juga, serupa dengan Imam Malik juga. Dia kata dalam meriwayatkan hadis ini, aku bersama Rasulullah. Maknanya mandi itu dua orang mandi, menggunakan air dari bekas yang sama. Di dalam bekas itu ada qadar satu farak air. Abu Daud berkata. Ibnu Uyainah meriwayatkan serupa dengan hadis Malik. Yang ni Imam Abu Daud dia nak cerita, ini cara dia ni. Dia nak cerita tadi Imam Malik sebut riwayat Rasulullah mandi seorang dia. Ma'mar sebut Aisyah mandi dengan Nabi SAW. Tapi riwayat Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, dia riwayat dia serupa dengan riwayat Imam Malik. Bukan lafaz dia serupa, makna dia serupa. Nahwa tu maknanya makna hadis tu serupa dengan hadis Imam Malik. Abu Daud berkata, saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni tok guru kepada Imam Abu Daud ni. Dia kata farak itu 16 kati air. Kalau kita timbang kati, kalau kita pun tak apa guna dah sekarang ni kati. Hari tu tak lama lah sebelum ni guna kati. Ini kati, ritlan ni makna kati. Dan aku pernah mendengar dia berkata, gantang Ibnu Abi Dhi'ib, seorang ulama, ada gantang dengan dia, sukatan lah, bekah. Muat 5 suku kati. Gantang dia nak cerita di sininya. Yang ini Nabi SAW mandi dalam bekas air, kadar banyak air tu, lebih kurang tu. Lebih kurang tu, satu gantang. Ibnu Abi Dhi'ib, satu gantang. Yang ni yang muat 5 suku kati. Qala Abu Daud berkata, lepas tu orang kata 5 kati tu lagu mana? Satu farak ni muat 8 kati. Orang kata lagu tu lagu mana? Imam Ahmad berkata, laisa dzalika bimahfuz. Itu riwayat yang tidak terpelihara lah, tidak mahfuz dalam istilah hadis, tidak mahfuz. Maknanya hak lebih tepatnya hak tadilah 5 suku kati itu, satu farak. Bukan 8 kati, satu farak. Waktu nak. Yang ni Nabi SAW menggunakan segantang air. Muat sebanyak tu lah, satu farak. Adakah sama lagu tu? Tidak. Ada dia gunakan lagu tu. Cukup dah tu kalau nak kira tu. Memadai dah. Kalau sebanyak tu. Sebab dia kata memadai. Kalau sebanyak tu sudah memadai. Kalau lebih tak apa. Jangan sampai ke peringkat bazir. Mana tak ada alasan orang nak kata tak boleh sebanyak tu, tak mencukupi. Sebab Nabi SAW telah menunjukkan hak dia. Menunjukkan hak dia. Sesoalannya hak paling kurang sebanyak tu lah. Hak paling kurang.
Setengah ulama mengatakan ini bukan menunjukkan tahdid, bukan menunjukkan had paling minima atau paling kurang. Tidak juga. Mana nak wayak? Boleh dah. Tapi kalau boleh juga orang mandi kurang daripada tu dan boleh rata, boleh juga. Nak suruh rata tubuh tu. Tidak syarat jumlah tu ataupun banyak tu. Sukatan dia sebanyak mana itu tidak syarat. Tapi kira-kiranya satu gantai itu sudah memadai. Sebab apa dalam riwayat yang lain disebut, dalam riwayat Bukhari misalnya ada disebutkan bahawa Nabi SAW banyak bulu tu pun satu gantai tu kata muat. Apa ni boleh? Boleh apa ni jadi dah. Apatah lagi dalam riwayat tu dia kata kamu ni budak lagi. Tak ada bulu sebanyak tu. Nabi SAW pengguna segantai tu sudah memadai. Jadi kita tengoklah keadaan kita. Maknanya kalau kita tidak berbulu sangat, tidak tebal sangat bulu, kira-kiranya kalau kurang pada tu pun kalau dapat rata memadai. Tetapi yang sebaik-baiknya lebih lagi lah daripada tu, supaya rata, pasti rata. Abu Daud berkata, saya mendengar Ahmad mengatakan orang yang bagi sedekah zakat fitrah ni kena segantai makanan setempat itu. Imam Ahmad kata orang yang beri dengan kati kita ni, iaitu 5 suku kati sudah memadai. Sebab 5 suku kati ni dia sama dengan segantai. Jadi zakat tu orang bagi segantai sudah memadai. Sebab itulah Imam Ahmad kata memadai, sebab dia 5 suku kati ni dia sama dengan satu farak. Satu farak tu satu gantai. Begitu memadai. Tapi lepas pada tu ada orang tanya dalam majlis tu, ada orang tanya Imam Ahmad, sayhani yang ni jenis buah kurma yang molek lah, buah kurma yang berkualiti. Sayhani ni dia berat. Apabila dia berat, kalau nak kira kati tak sapa 5 kati ni, suku ni tak sapa. Berat. Dia kata kalau sayhani lebih baik. Imam Ahmad kata sayhani ada hak molek lebih baik. Hak molek lebih baik. Lepas pada tu dia kata pula, dia sesoalannya dia tak berapa jijak hak orang tanya tu. Ini maksudnya dalam syarah ni disebut, dia tidak berapa, dia tak tangkap molek. Imam Ahmad tak tangkap molek maksud pertanyaan orang kata buah kurma sayhani ni dia berat. Apabila dia berat, maknanya boleh jadi tak sapa sebanyak tu, tak sapa segantai tu, segantai tu dia sudah sapa 5 kati, 5 suku kati tu. Mana sikit lagu mana. Mula-mula Imam Ahmad kata baguslah kalau lagu tu lebih bagus boleh. Lepas pada tu dia pun dia baru faham maksud orang tanya. Saya tak pastilah pula tu kalau lagu tu. Ini maksud la adri, saya tak pastilah pula. Ada pun orang lain, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain jelas dah sudah kata tak kira hak molek ke hak berat ke, dia kira sukatan tu kena segantai. Jangan dia ambil kira sama dengan timbangan saja. Sebab timbangan tu dia tidak sama pula tu. Kena kira dari segi mutu makanan saja. Beras tu dengan beras ni tidak sama, gandum tu dengan gandum ni tidak sama kalau nak kira dari segi timbangan. Tetapi dia akan sama dari segi sukatan. Kita kira hak sukat tu. Sebab apa dalam hadis yang lain jelas disebutkan gantang tu disebut dengan jelas. Ada pun hak kati ni tidak. Cuma kebetulan kati ni sama banyak dengan segantang. Tu kebetulan. Tapi ada juga jenis-jenis yang tak sapa sebanyak ni pun. Mana sudah 5 suku kati tapi tak cukup lagi segantang. Kak tu. Sebab apa dalam hadis yang lain jelas disebutkan gantang tu disebut dengan jelas. Ada pun hak kati ni tidak. Cuma kebetulan kati ni sama banyak dengan segantang. Tu kebetulan. Tapi ada juga jenis-jenis yang tak sapa sebanyak ni pun. Mana sudah 5 suku kati tapi tak cukup lagi segantang. Jadi adakah sudah memadai? Jawabnya kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama kata tak memadai, tak boleh, dia kena segantang.
Itu Imam Ahmad. Lepas pada tu barulah dia jejak maksud orang tanya tu. Baru dia jawab la adri, saya tak pasti lagu tu. Jadi macam dia terlekat jugalah di situ. Dia terlekat. Ini bab mandi junub. Habislah situ. Hak saat ni cara ke mandi sebanyak mana air memadai. Banyak tu lah. Mandi junub. Saat ni kita sudah terjemuh dah. Hadis yang pertama ni Jubair bin Mut'im kata sahabat-sahabat duduk bincang depan Nabi SAW tentang mandi junub. Orang dia kata banyak ni, aku tak cukup sebanyak ni, aku kena sebanyak ni, aku kata banyak ni. Nabi SAW pun kata saya buat lagu ni, mandi tu. Orang dia kata buat lagu ni. Nabi SAW kata saya curah air 3 kali atas kepala. Dia isyaratkan. Ni hadis ringkas. Kalau hak detail dia ada lagi. Ini ringkas sangat. Dia nak cerita kaifiat, cara tu untuk menjimatkan air macam mana. Itu kita ambil air, bubuh atas kepala, gonyo-gonyo, selati, takhlil, orang panggil takhlilus sya'ar. Jadi kita gonyo-gonyo sampai dia rata air dengan cara lagu tu. Bukan dengan cara bung lagu tu, parahlah. Kalau dengan cara kita curah air atas kepala, lepas tu gosok biar rata. Boleh cukup. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bila nak mandi dia akan minta satu bekas serupa ataupun sama besar bekas itu dengan bekas susu yang diperah ke dalam bekas bekas susu tu orang panggil hilap ni mana sekali perah susu unta hak jenis susu banyak lah, sekali perah tu muat satu baldi lah, kita kata satu baldi kita hak sederhana. Itu hilap. Biasanya orang-orang dia perah susu dalam hilap itu. Bukan bermakna Nabi SAW tidak cuci bekas tu, tidak. Hak bau-bau hamih dia tu guna hak tu bekas, tidak. Dia kata nahwa ataupun nahwil hilap, serupa tu ataupun sama besar dengan hilap yang digunakan untuk perah susu. Sekali perah muatlah sebanyak tu. Yang ni satu baldi berapa banyak susu. Nabi SAW pun ambil dengan 2 tapak tangan dia. Hak ni pun rekas juga ni, rekas lagi. Adakah ambil gitu selalu dia tidak basuh tangan dulu? Ada, basuh tangan dulu. Sini tak ada cerita basuh tangan. Terus maknanya celup tangan tu, 2 belah tangan dalam bekas, basuh balik kanan, kepala balik kanan, lepas tu basuh balik kiri, lepas tu ambil pula dengan kedua belah tangan, lepas tu tuai atas kepala, tengah, gitu saja. Ini masih riwayat yang ringkas lagi. Seterusnya riwayat Jumai' bin Umair dia kata aku masuk pergi berjumpa dengan Aisyah bersama-sama dengan mak aku dan mak cik aku. Salah seorang dari mereka bertanya bagaimana mandi. Dia pun kata Rasulullah ambil air semaya supaya dia nak semaya dulu. Kemudian curah air di atas kepala dia 3 kali. Kita curah 5 kali sebab rambut kita jalin. Orang perempuan. Jadi takut tidak rata air tu, tidak kena ke kulit kepala, tidak sampai ke kulit kepala. Sebab itu guna 5 cebokan air. Adapun Nabi SAW 3 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 3 kali pun tak apa, dah orang perempuan pun. Ini nanti akan datang kita akan jumpa bab suku dia buat bab. Orang perempuan tak payah buka rambut dia yang dijalin, yang dipintal itu tak perlu buka. Dan kalau tidak kena habis rambut dia tu, tidak rata tu pun tak apa. Benda tu benda khilaf lah. Nantilah apabila sampai sana kita akan jumpa. Mana tak payah buka rambut tu. Hak perlu ratanya biar rata di atas kepala ni, bahagian kulit kepala ni biar rata. Cukup. Itulah amalan-amalan kebanyakan isteri-isteri Nabi SAW. Lagu tu tidak perlu basah habis semua rambut tu. Kalau rambut panjang sampai pinggang misalnya kita kata, susah juga. Jadi hak pintar tak perlu buka, hak pintar, hak jalin.
Baiklah. Ini berhubung dengan beza orang lelaki dengan perempuan. Tapi sebenarnya tidak khusus. Orang perempuan pun kali 3 kali, asalkan dia berasa dia yakin rata dah kulit kepala dia, cukuplah. Cukuplah, tidak mesti kena curah air dengan banyak di atas kepala. Tak mesti. Untuk mandi junub hak sebenar. Tak mesti. Mana sekadar tadi pun sudah memadai. Tetapi riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini. Alah hujur ni Abu Daud ni dalam bab ni banyak orang tidak sahih. Pasal apa? Pasal Jumair bin Umair itu. Mana perawi yang tidak sahih, macam-macam lah yang kata tentang dia tu. Jadi kita tak boleh nak lawan lah ni dengan riwayat yang lain. Mana isteri Nabi pun curah air atas kepala dia, 3 cebokkan juga, serupa dengan lelaki. Jadi ulama-ulama mengatakan riwayat Jumair bin Umair ini dia mungkar, bercanggah dengan riwayat orang lain yang lebih kuat lagi. Jadi kita tak boleh pegang dengan ni. Nak buat tu boleh, nak lebih lagi pun tak apa. Nak mandi basuh habis rambut tak apa. Tapi nak kata kita terikat dengan ni tak. 3 cebokkan pun boleh dah. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub, Sulaiman kata dia mulakan tuang dengan tangan kanan dia. Itu bercanggah. Musaddad kata dia basuh kedua tangan dia, dituang air bekas tu ke atas tangan kanan. Maknanya guna tangan kiri tuang atas tangan kanan, lepas tu basuh tangan dulu. Ni hak riwayat yang agak detail. Jelas ni. Wa qala Musaddad yufrigh ala shimalihi. Musaddad kata dia curah air atas tangan kiri dia. Maknanya curah pula lepas tu atas tangan kiri. Lepas tu bila curah atas tangan kiri tu untuk basuh faraj dia. Kadang-kadang dia tidak sebut faraj itu, sebab faraj itu agak kasar sikit lah. Kalau kita sebut zakar misalnya, kita kata tak apa, boleh sebut, orang kita pun biasa juga sebut. Tapi kalau sebut setengah-setengah perkataan tu kita berasa sikit lah, tak berapa sedap. Tapi kalau sebut kemaluan, lagi ringan, rasa ringan, tidak berasa berat. Jadi kemaluan ke apa tu semua tu kinayah lah tu, kinayah isyarat kepada faraj lah. Kadang-kadang dia guna faraj. Jadi faraj ini tidak khusus untuk perempuan saja, orang lelaki pun dikatakan faraj juga. Kemaluan dia. Lepas tu dia ambil air semaya, supaya ambil air semaya untuk semaya. Lepas pada basuh. Lepas pada tu lepas basuh tangan pun, dia memasukkan 2 tangan dia tu ke dalam bekas. Masuk tangan tu dalam bekas. Air tu tentu dah tak banyak, semua tak adil lah, tak banyak. Daripada sinilah bercanggah dengan kebanyakan orang kita kata tak boleh nak celup tangan, masuk tangan dalam bekas air tu tak boleh, muka kita masih kotor lagi, kita tidak suci lagi. Dalam riwayat hadis ni amalan Nabi SAW tak boleh lawan hal ni. Bila suci dah tangan kita, walaupun kita tak mandi lagi, kita boleh cebok dengan tangan. Tapi kalau ada gayung ke atau ada cetung, tak apa juga tu, tak apa, boleh guna. Ni kalau nak guna tangan pun tak apa, tidak kata jadi kotor air tu, jadi mustakmal air tu, tidak mustakmal. Orang yang kata lagu tu canggah dengan hadis ni, bukan sedua, banyak hadis hak lagu ni. Pada ketika ambil air semaya, pada ketika mandi junub semua cebok dengan tangan gitu, celup. Lepas tu celup pula gitu. Kalau mandi 2 orang, isteri Nabi SAW ketika mandi 2 orang, isteri dia celup pun, lepas tu dia celup, gila-gila lah. Seperti dalam hadis Bukhari dia sebut, sila berganti tangan kami tu masuk ke dalam bekas air. Mana cebok dengan tangan, tak apa. Ada bekas tu kecil, itulah juga selain daripada air sebanyak tadi, sedikit tadi tidak jadi mustakmal dengan sebab kita celup tu. Itu dari satu segi. Dari segi yang lain, bagi ulama-ulama yang mengatakan bersentuhan lelaki dengan perempuan ni tidak batal air semaya gapo. Salah satu dalil mereka buat ni, Nabi SAW duduk mandi sekali dengan isteri dia tu, duduk selisih tangan dalam bekas kecil, bukan dalam kolah besar. Ni dalam bekas kecil macam ledik gitu, tak mungkin kau bersentuhan tu. Kalau nak kira dia takut
batal air sembahyang ataupun tak boleh lah, tentu sekali dia bercermat. Ni duduk sekali, tak ada halangan, tak ada pernah pula ada dalam riwayat mana-mana molek sikit takut sentuh, tak ada lagu tu, pergi dengan gitu. Sebab itulah Imam Bukhari mengatakan tidak batal bersentuh di antara lelaki, suami dengan isteri dia, tak, di antara dalih ni, di antara dalih, dan banyak lagi lah hal lain. Lepas tu dia pun menyelati kulit bulu-bulu di tubuhnya. Kalau kita kata sya'rahu ni rambut, mana dia berata air tu di kulit rambut, begitu juga di tubuh dia. Sehingga apabila dia nampak ataupun dia yakin telah rata dah air tu kena tubuh dia ataupun telah bersih dah tubuh dia, dia pun akan tuangkan ke atas kepala dia 3 kali dengan cebok tadi lah. Kalau ada lagi lebih, dia akan tuangkan air itu ke tubuhnya. Begitulah cara yang Nabi SAW buat. Sekarang ni kita mandi dengan paip, menggunakan paip hujan, macam-macam. Boleh belaka tu, tidak syarat, tidak kata lagu ni mesti lagu ni, tidak. Lagu mana-mana pun boleh. Yang pentingnya nak kena rata, air tu kena di tubuh, tu yang penting. Seterusnya ni cerita lagi, basuh 2 tapak tangan dulu. Lepas pada tu basuh pelipatan bawah ketiak, bawah pelipatan lutut, celah-celah jari, gitu, celah paha, tu tempat-tempat lagu tu dibasuh. Lepas tu tuangkan air di tempat tu. Apabila sudah bersih, apabila dia sudah basuh pada kemaluan dia pergi ke dinding, sapu ke dinding, sapu tangan tu ke dinding. Dinding lagu mana? Ni cerita zaman dulu. Dinding rumah orang zaman dulu, dinding tu pun daripada tanah. Tujuan sapu ke dinding tu nak suruh cuci, sapu tanah. Orang zaman dulu guna tanah tu sebagai sabun. Memadai dah lagu tu. Jadi sekarang ni tak ada tanah dah dalam rumah, dalam bilik air. Apa maksudnya ni? Maksudnya kita gunakan sesuatu untuk lebih menyucikan tangan kita. Kita guna sabun, boleh, super juga, sama siapa maksud tu, guna sabun, basuh tangan gapo tu. Inilah bagi ulama-ulama yang mengatakan air mani gapo tu najis, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan najis. Kalau tak najis buat apa ya, gomo gini mo dibasuh sapu gitu mo, kata dia. Bagi orang yang mengatakan tidak najis, dia kata tidak semesti kalau basuh begitu tu ada najis. Sebab kita sapu hingu, sehingu, lepas tu kita basuh dengan air, apakah najis? Tidak najis, tak mesti. Apabila basuh tu bermakna dia najis, tak mesti. Lepas tu baru dia mulakan wudu, ambil air semaya, lepas tu curah air di atas kepala, dan begitulah. Kemudian Aisyah kata, kalau kamu nak, aku boleh tunjuk bekas tangan Rasulullah SAW di dinding tempat dia mandi. Apa bekas benar? Lama benar mandi tu ada bekas dah kau? Tidak, bukan maksud bekas tu masih basah lagi kau, ataupun bekas teluk jadi tempat dinding. Tidak, maksudnya di situlah, tempat tu lah yang Nabi SAW sapu. Nak cerita dia ingat betul, dia perhati, tidak dengar-dengar saja, tidak, dia perhati. Mana bekas di sini, tempat Nabi SAW sapu tu di dinding tu. Seterusnya ni hak Maimunah pula, isteri dia letak ruslan air untuk buat mandi junub. Nabi SAW pun tuang air tu ke atas tangan kanan dia, basuh tangan tu 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Kemudian basuh pula faraj dia, dia basuh faraj dia dengan tangan kiri dia. Dia tidak guna tangan kanan, dia guna tangan kiri. Kemudian disapunya tangannya tu di bumi ataupun di tanah, pada tanah. Lalu basuh pula. Lepas tu komo, isa air ke hidung, basuh muka dan tangan, dan seterusnya lah. Lepas tu dia pun beralih daripada tempat dia mandi tadi, lalu basuh kaki. Nak suruh jimat air lah. Ambil air semayang pun tadi tak basuh kaki. Pasal apa? Duduk di tanah ni, bila kena air tu kan dia naik mengecik, di pasir-pasir ke apa tu, naik ke betis. Jadi dia kira basuh sekali. Basuh kaki untuk ambil air semayang tu kira sekali dah. Dengan hak mandi, cuci selalu. Dia beralih sikit,
basuh kaki. Saya pun nak bagi apa ni, tuala lah, macam tuala. Dia tak siap ambil. Dia retak-retak, dia buat gitu. Rajin kan kita buat gitu. Kita buat gitu. Saya sebut kata perawi ini kepada Ibrahim. Saya sebut kepada Ibrahim. Yang ni Amash kata. Ini dia ambil daripada Salim. Dia sebut kepada Ibrahim An-Nakhai, mana seorang ulama besar lah pada masa tu, tabi'in. Ibrahim kata, apa dia tidak ambil tu? Kain tuala tu apa? Ibrahim kata, orang salaf dulu, sahabat-sahabat dulu, tidak kata tak boleh nak guna kain tuala tu, tidak. Tetapi mereka tak suka kalau dijadikan adat, tak boleh kalau tak ada. Itu pun bukan tak suka tu, maknanya sampai haram ke makruh ke, tak juga. Mana sampai jadi kebiasaan tak boleh. Tak stay lagu tu. Mana kadang-kadang kalau kita tidak lak pun tak apa, tidak kata sampai jadi balah dengan bini. Pasal apa? Kita sedia kain tuala. Tak ada lagi tu. Kurang-kurangnya kalau kita dapat ni pengajarannya Nabi SAW ni orang yang simple, orang yang sederhana, mudah basuh. Tidak kata cerewet, menyusahkan bini ke apa, tidak. Nak bagi pun kadang-kadang dia tak saya ambil. Tak saya ambil tu apa? Takut semula kalau ambil kan susah dia. Kalau nak guna tak apa. Bahkan ada dalam riwayat yang lain Nabi SAW ada guna juga kain tuala lepas mandi, ada gunanya. Tapi tidak semua. Jangan kebiasaan. Sebab apa? Hak biasa-biasa dengan kemewahan lagu ni orang-orang yang tidak nak berjihad, umat yang tidak berjihad, umat yang tak tahu bila dia nak berjihad, dia tak boleh biasa halu-halu, benda-benda halu-halu lagu ni. Sebab itulah Nabi SAW ada ketikanya dia larang sisir rambut, nak hari pun tak boleh. Tapi ada ketikanya dia sisir rambut sama. Maknanya ada ketika-ketika lah. Dan kita kena belajar-belajar juga. Jangan tak pernah langsung apa nama ni, cara lagu tu, cara lagu ni, tak pernah langsung, tak boleh. Itu tujuan dia. Abu Daud berkata, Musaddad kata, saya kata kepada Abdullah bin Daud, mereka tidak suka mana guna apa dekat tuala tu kerana kebiasaan lah pada kalangan lil adah. Abdullah bin Daud kata begitulah, lil adah, maknanya lafaz riwayat dia tu dengan ada alif lam. Kanu yakrahuna al-adah, al-adah. Tetapi saya dapati dalam buku saya, dalam catatan saya, lagu ni mana tak ada alif lam, tak ada alif lam. Yang ni kanu yakrahuna adatan. Ni nak ceritanya perawi ni dia cermat. Ada hak dia riwayat berdasarkan hafalan dia, ada hak dia riwayat berdasarkan tulisan dia. Hak dalam kitab dia tulis lagu mana? Hak sani lah al-adah. Hak ni dia kata, hak dalam hak saya tulis tak ada alif lam. Tapi kalau dari segi ba'da dia lebih kurang. Nak cerita kadang-kadang dalam bahasa Arab ni alif lam saja tu memberi makna yang besar tu, berlainan tu. Perlu jaga tu alif lam saja. Kalau apa ni tempat yang sepatutnya tidak ada alif lam, kita buat alif lam, tak boleh. Ada kalanya jadi gitu. Jadi berhubung dengan orang yang kalau dalam catatan dia ni, catatan dia tu lebih diyakini lagi, dia kena pakai hak dalam catatan dia. Tapi kalau hak dalam ingatan dia tu kuat, tak apa dia buat, tak serupa dengan hak dalam catatan dia. Dia riwayat pula tak serupa dengan hak dalam catatan dia, tak apa. Apalagi kalau tidak mengubah makna lah. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas. Yang ni apabila dia mandi, seperti tadi lah. Cuma dia basuh 7 kali ni. 7 kali. Basuh farah pun 7 kali. Satu kali tu dia terlupa. Berapa dah dia curah air? Dia pun tanya, berapa kali dah curah air? Kata, curah air berapa kali dah? Jadi anak buah dia ni, hak meriwayatkan daripada dia ni, Syu'bah ni, dia kata tak pasti juga berapa kali. Dia kata apalah kamu ni, kata dia. Apa salahnya, kata dia, kalau ambil tahu? Apa salahnya kalau ambil tahu? Kita kata ambil tahu apa? Moga hal dia yang mandi. Tidak, anak buah ni kadang-kadang dia kena tengok.
Walaupun benda lagu tu, perbuatan tu kena perhati, barulah dapat ilmu banyak. Dia kena perhati. Kalau tidak perhati tu boleh jadi terlepas banyak perkara lah. Lepas tu dia ambil air sembahyang, supaya ambil air sembahyang untuk sembahyang lah. Lepas tu dia kata begini, Rasulullah SAW bersuci. Jadi hadis ini dipertikaikan. Hadis ini mana setengah kata boleh kira, setengah kata dhaif hadis. Dalam riwayat yang satu lagi ni pun gitu juga, dhaif juga. Riwayat yang satu lagi ni, yang ini kerana Abdullah bin Usm gitu. Abdullah bin Usm dhaif juga. Basuh 7 kali ni, mandi junub, basuh satu-satu anggota tu 7 kali. Tak ada. Kalau diterima ada pun ni suatu ketika dulu sudah mansuh dah, ketetapan basuh lagu tu. Kalau basuh kena air kencing, kain tu kena air kencing, kena basuh 7 kali. Tidak syarat 7 kali tu. Jadi kalau suci dengan sekali pun sudah memadai iddah. Ni cerita hak dulu kalau diterima pun. Tapi masalahnya nak terima pun riwayat ini tidak sahih. Tak boleh nak itu. Cerita saja gitu. Walaupun sebahagiannya kata semayang tu dulunya asalnya 50, hak tu betul, hak tu hakikatnya betul, tapi riwayat ini tidak sahih. Riwayat ni tidak sahih. Seterusnya riwayat dari Abi Hurairah, hak ni pun tidak sahih juga ni, kerana Harith bin Wajih perawi yang ada tu. Imam Abu Daud sendiri dia kata hadisnya mungkar. Ni di belakang dia hadisnya mungkar, dia ni dhaif. Imam Abu Daud kata di bawah setiap bulu tu ada junub. Yani anggota, seluruh anggota berjunub, maksudnya di bawah setiap bulu, anggota yang berbulu. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah kata dalam hidung ni pun kena isap air ke ketika mandi junub. Kalau tidak tak boleh. Sebab apa? Dalam hidung kan ada bulu. Di bawah setiap bulu tu ada berjunub. Kena isap air ke. Kalau tidak tak boleh. Komo pun kena itu juga. Sebab apa? Dia kata ni termasuk dalam kulit juga. Basyarah. Kulit. Tetapi Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain mengatakan tak termasuk. Kalau tak masuk dalam hidung, pekuk. Mulut tu kata pun sah mandi junub. Tak masuk dalam hidung sikit pun, tak masuk dalam mulut sikit pun, tak perlu berkomo. Benda khilaf lah, benda khilaf. Ada yang kata tak boleh. Jadi hak moleknya kita komo lah, jaga misal air ke hidung, hembuh pula. Sebab apa? Basyarah ni kulit hak luar, hak zahir, yang pembina nampak. Dalam keadaan biasa orang tutup mulut, tidak ngangor. Jadi hak nampak setakat luar ni mana? Basyarah. Itu. Dan bulu yang dimaksudkan, bulu hak luar ni di tubuh ni, bukan hak dalam hidung tu. Kalau nak kira dalam telinga pun ada bulu. Lepas tu masuk dalam telinga lah. Tidak. Kemudian kalau nak pakai sangat hadis ni tak boleh nak pakai, dah muka dhaif. Tak boleh. Cuma kalau kita nak sebagai nak bercemak, kita buat tu boleh, tak apa. Nak kata ada kelebihan, apalagi nak menentukan hukum siapa tak sah mandi junub tu kerana hadis ni, tak boleh. Tak sampai peringkat tu hadis ni. Dengan sebab itu orang yang mengatakan dalam Abu Daud, dalam kemudian ni semua sahih belaka, orang panggil Sihah Sittah kan, kitab sahih yang 6 tu mana semua sahih kan? Dia tak ngaji tu cara tu. Kalau mengaji tengok Abu Daud sendiri kata dia dhaif. Faham? Jadi dia kata dhaif. Hadis dhaif ni kerana perawi dia tu lah dhaifnya. Dan dia sendiri kata dhaif. Tidak dhaif lagi kau hadis ni. Setudal. Faham? Bukan dia saja kata dhaif. Orang lain pun kata dhaif juga. Bahkan mungkar ni bercanggah. Perawi yang dhaif meriwayatkan bercanggah dengan perawi yang kuat. Itu. Dengan sebab itu hadis-hadis ni tak ada ni dalam Bukhari, dalam kitab-kitab besar hak utama tu tak ada.
Dalam kitab ni ada hak sahih, ada hak hasan, ada hak dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Ada yang maudhu'. Tetapi kalau kira dari segi keseluruhannya, hak kebanyakannya itu sahih, ya betul. Ada segitulah atas dasar hukum, orang panggil hukum aghlabi. Yang ni hak kebanyakan. Bukan tiap-tiap satu hadis dia tu semua sahih belaka. Dah. Tiap-tiap satu. Tak mungkin lah betul. Kalau kata juga sajalah. Canggah dengan pengarang dia sendiri. Pengarang dia pun tidak kata lagu tu. Serupa juga dalam Tirmizi, dia sendiri kata hadis ni tidak sahih. Dia sendiri kata. Lepas tu kita pula nak kata sahih. Lagu mana? Seterusnya riwayat daripada Atha' bin As-Sa'ib ni, daripada Zazan, daripada Ali. Siapa yang meninggalkan satu tempat dari anggota dia, satu bulu saja, tak kena air, akan dilakukan begini seksaan daripada neraka. Ali pun berkata, sebab itulah aku memusuhi kepalaku. Dia pun cukup kepala sama. Hadis ini pun tidak sahih. Hak ni pun tidak sahih. Jadi tak boleh kita nak pegang sangat, tak boleh. Cuma dalam bab targhib dan tarhib, dalam bab tarhib nak bagi peringatan, menakutkan orang, takut-takut dia tu bermudah-mudah dalam mandi junub, bolehlah kita guna. Tapi nak kata pegang sebagai etikad, memang kalau seseorang tu tidak rata sungguh lagu ni seksaan, tidak. Dan kena buat seperti Sayyidina Ali buat tu, cukur kepala, kena buat lagu tu. Sebab apa? Takut tidak rata. Tak kena lagu tu. Sebab apa? Sebab hadis ini dhaif. Dia bila dhaif, tak boleh nak pegang, tak boleh nak pegang, tak boleh nak ikut lah. Gitu. Sebab itulah setengah ulama dia kata ini menunjukkan sunat cukur kepala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata gapo ni bila Sayyidina Ali cukur kepala. Dan kerana Sayyidina Ali itu salah seorang khulafaur rasyidin, ia disuruh kita menurutnya, sunnahnya. Gitu. Tetapi Mulla Aliul Qari dan Hafiz Ibn Hajar jawab mana orang yang kata sunat. Tak betul, dia kata. Tak betul. Maknanya kalau orang nak beristidlal menggunakan hadis ini sebagai dalil bahawa sunat cukur kepala, satunya muka dia tak boleh nak buat dalil lah. Tak boleh. Yang kedua, perbuatan dia tu kalau menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana mukhalifan li sunnati alaihi salatu wasallam wa baqiyatul khulafa yakunu rukhsah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, katakanlah kalau betul Sayyidina Ali cukur kepala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia tidak jadi sunat lagu tu. Dia jadi kelonggaran saja, harus saja cukur kepala, bukan jadi sunat. Ada mau dibantah, bukan jadi sunat. Sebab apa? Hak lain tidak buat lagu tu. Lepas tu dia sendiri buat lagu tu pun kita boleh pertikaikan lagi sebab hadis ni dhaif. Kita tak boleh nak kata mesti Sayyidina Ali ni buat lagu tu. Mana boleh mesti, sebab hadis ni dhaif. Lepas tu kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain pula, Sayyidina Ali ni kepala dia botak, nak cukur hak mana lagi, sebanyak mana sangat gaya sibuk sangat tu, takut-takut tak rata, dia botak dah. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab ni saja, tak pergi keluar daripada kitab ni. Nombor 2 dalam Mughni ni Ibnu Qudamah, kitab besar ni. Dia kata menyimpan rambut itu lebih afdal daripada membuangnya, dan mencukur itu makruh. Pula simpan rambut lebih afdal daripada cukur kepala. Dan cukur kepala tu makruh, mengikut semua. Tidak semesti orang cukur kepala tu akidah dia lagu tu, tetapi hak Nabi sebut tanda ni puak-puak khawarij yang akan keluar nanti, dia sebut simahum at-tahliq, tanda mereka cukur kepala. Puak-puak dia ni cukur kepala. Nabi SAW jadikan cukur kepala tu sebagai tanda puak-puak dia. Jadi membuat benda lagu ni mengikut ulama makruh.
Tapi kalau zaman tu sudah berlalu, sekarang ni tak ada dah, orang tidak nampak terlitak pada pokok Khawarij, tak apa nak cukur kepala tu. Cumanya dalam kitab fiqh Syafi'i dia ada sebut makruh juga. Umar pernah berkata tentang Sabir, anak buah dia, kalau aku dapati engkau cukur kepala, nanti aku penggal kamu dengan pedang, kata dia. Siapa lagu tu Sayyidina Umar kata. Marah Sayyidina Umar. Diriwayatkan dari Nabi SAW, tidak dibuang rambut ini kecuali pada haji atau umrah. Tu ya pada ketika nak buangnya rambut ni. Hak Nabi SAW sendiri buat pada ketika anak baru lahir tu, cukur pada ketika cukur tu. Tu iyalah ada. Tak apalah. Begitulah. Jadi hak moleknya tak cukup lah, sipai rambut. Jaga rambut. Dan Nabi SAW pun jaga sipai rambut. Begitulah. Lepas tu hak wuduk. Asal lagi wuduk selepas mandi. Wuduk selepas mandi, setengah ulama kata tak perlu lah, dah wuduk dah dulu. Kalau tidak berwuduk langsung tak perlu dah. Padan dah dengan mandi junub tu, mengangkat hadas besar tu, dia masuk kedua-duanya selalu. Nabi SAW, Aisyah kata, saya tidak melihat Nabi SAW berwuduk semula, memperbarui wuduk selepas mandi, itu tak ada. Tapi setengah ulama kata, dia kata kalau orang tu mandi, lepas tu dia tersentuh zakar dia apa, maka bolehlah dia ambil air semaya semula. Bagi orang yang mengatakan menyentuh zakar tu batal air semaya lah. Bagi orang kata tidak, tak ada satu. Tak ada satu. Dan dalam riwayat Tabarani, riwayat daripada Ibnu Abbas, dia memarfu'kan, dia kata sesiapa yang berwuduk selepas mandi falaysa minna, bukan dari kalangan kita. Lagu tu. Bukan dari kalangan kita. Mana tak perlu dah berwudu. Dalam riwayat yang lain pun ada sebut juga, maknanya tidak elok berwudu 2 kali pada ketika mandi junub. Tak perlu, sekali saja. Sama ada di akhir kalau kita nak buat salah satu, atau di awal buat, tapi tidak sudah selepas mandi baru basuh kaki, boleh berlaku. Lagu tu. Nak kata buat 2 kali tak, tidak. Seterusnya tentang perempuan, adakah perlu membuka rambutnya pada ketika mandi? Itulah yang kita sebut tadi. Itu insya-Allah kita baca semula. Wallah.